بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita sekali lagi kumpul di suara kita. Dan akan kita sambung pesan kita daripada buku Hukum Jenayah Islam yang ditulis oleh Wan Norina, Wan Hamad, Nur Haslina, Sulaiman dan Hazwani Ubaidillah. Mereka ni pelajar-pelajar politeknik sebenarnya. Dan mereka ada pertandingan buku yang paling bagus dari sudut presentation. Jadi mereka menang anugerah sebenarnya. Dan buku ni sebenarnya bukanlah buku yang ada detail lah dalam bab jenayah Islam ni. Tapi adalah poin-poin yang penting yang saya kira jika kita belajar dan mengetahuinya memandai lah. Dengan sedikit huraian lah daripada saya sendiri. Dan pada kuliah yang lalu saya dah beritahu tentang pembagian hukum jenayah Islam yang ada dalam buku ini. Cara ringkasnya, dan pada hari ini saya akan baca lah ya. Cara umumnya dia ada 5 bab lah ya. Saya dah sebut last kuliah hari tu. Merangkumi 3 slot atau peruntukan yang ada dalam fiqhul jinayat, the science of crime. Fiqh jinayat ni dia merangkumi 3. Pertama ialah qisas, yang kedua ialah hudud, dan yang ketiga ialah ta'zir. Yang mana ketiga-tiga ini dia ada melibatkan kafarat dan diat. Sebenarnya kalau kita belajar dalam fiqh yang lebih lanjut, dia ada satu bab yang asing ya. Babud diat wal kafarat. Itulah bab diat dan kafarat. Kerana sebahagian urusan kisos ada kafarah-kafarah tertentu, diat-diat tertentu. Diat ni kira pampasan lah, pampasan. Saya dah bagi contoh kan. Saya belasah awak cedera. Patut awak pun kena belasah macam awak belasah saya lah. Tapi mungkin saya tak nak dilakukan begitu. Saya nak ambil pampasan, boleh. Nanti kita akan belajar. Baik, hari ini saya nak bacalah perakata atau pendahuluan buku ini. Biasalah tuan-tuan, mana-mana buku yang kita baca, kita akan baca ataupun go through ya, pendahuluan yang ada dalam buku itu. Walaupun kita tak baca semua, mungkin kita bacalah sebahagian daripadanya sebagai penghormatan. Dan kita lihat sebenarnya ini tradisi seseorang penulis buku, ulama ke, bukan ulama ke, dalam bidang agama ke, dalam bukan bidang agama ke, buku Arab ke, buku bahasa Melayu ke. Kebiasaannya dia mesti ada pendahuluan. Arab panggil muqaddimah, English panggil preface. Buku ni dia tulis prakata, samalah tu. Prakata ni maksudnya kata-kata pendahuluan. Pra-pra ni masuk pendahuluan. Pre. Kalau English pre kan. Prepaid. Bayar dulu, guna kemudian. Pendahuluan bayar, prepaid. Okey. Prakata ya. Prakata tu pendahuluan ya. Salah satu aspek yang melatari keadilan dan keamanan hidup manusia ialah dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan untuk mengawal jenayah. Saya dah bagi belum buku ni? Bagi saya? Tak bagi lagi? Nanti saya bagi ya. Kawalan kesalahan dan jenayah dengan adil menurut kefahaman Islam bukan sekadar memberi keadilan terhadap mangsa dan menjatuhi hukuman terhadap pesalah semata-mata. Bahkan ia adalah untuk melunaskan tanggungjawab kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca dulu, nanti saya urai. Pemahaman umat Islam terhadap undang-undang jenayah Islam sangat mustahab.
Ini kerana ia mampu menghapuskan keraguan masyarakat terhadap keupayaan undang-undang atau hukum jenayah Islam itu sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah jenayah semasa yang berlaku pada hari ini. Kefahaman tentang perundangan hukum jenayah Islam akan menggerakkan umat Islam untuk bersegera kembali bertindak mendaulatkan syariat Islam dalam segenap sistem kehidupan. Ya. Keyakinan umat Islam terhadap undang-undang jenayah Islam sangat besar maknanya terhadap manifestasi pengabdian diri dan ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Diharapkan penghasilan buku ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar khusus pengajian Islam dalam memahami hukum jenayah Islam. Semoga Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah buat kita semua dalam memahami syariatnya dan melaksanakan dalam kehidupan. Mudah-mudahan penulisan buku ibu ini menjadi amal jariah warisan ilmu yang bermanfaat dan termasuk dalam mizan hasanat. Mizan hasanat ni maksudnya buku kebaikan kita lah, ya. Timbangan kebaikan kita. Mizan tu maksud timbangan. Buat sekalian penulis. Terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Politeknik Ungku Omar, khususnya pihak JPKK serta semua panel yang betul lumus merealisasikan penerbitan buku ini. Sebarang komentar dan carangan yang benar sedang membina amatlah dialu-alukan bagi penambahbaikan kandungan ibu ini, ya. Itu kata-kata dia, ya. Poin daripada perkata ini, pertama ialah keadilan. 2 kali disebut in the same paragraph, hak mula-mula tu kan. Jadi dia kata kehidupan kita ni antara sebab adanya ataupun turunnya hukum hakam ini ialah untuk nak mendapatkan atau nak menghasilkan keadilan. Kerana manusia dia tidak boleh lari daripada keadilan. Bahasa Arab panggil al-adl ataupun al-adalah. Bahkan kita orang Melayu, adil-adil itu Arab. Dulu saya pernah sebut kan, bahasa Melayu ni dia banyak ambil daripada bahasa yang lain. Dua lah, pertama bahasa Arab. Banyak betul bahasa Arab, tuan. Sebab itu tidak susah untuk orang Arab belajar bahasa Melayu. Ramai orang Arab boleh cakap Melayu, tuan. Ataupun foreigners. Saya UAE, zaman saya lah, pelajar daripada luar negara, yang kita sebut foreigners lah, ya. Kita sama-sama kita ni sebut foreigners. Tapi kalau kita bagi ceramah, bagi kuliah, apa-apa presentation kita buat, kita tak sebut foreigners. Salah. Kita sebut international students. Ya. Kalau sebut foreigners ni makna orang asing. Dia lain macam sikit tak? Sama aja, tapi salah. Budak-budak UAE dia tahulah. Kita tak panggil foreigners, kita panggil international student. Sama je tu lah, ya. Yang mana sebahagian besar daripada mereka ialah orang yang datang daripada tanah Arab. Sama ada tanah Arab hak belah-belah Saudi, Yaman. Yaman pun ramai juga budak-budak daripada sana. Mesir, ada juga Arab yang daripada belah-belah Afrika. Daripada Eritrea, daripada Djibouti, daripada Sudan bahkan. Sudan memang Afrika, tuan. Sebab tu orang Sudan mana ada kulit cerah-cerah. Semua kulit gelap. Ya. Tapi kalau orang Sudan, kalau kita kata dia gelap, dia marah. Ya. Dia kata, kami bukan gelap, kami merah, dia kata. Adalah seorang pensyarah wanita tu, saya tak sebut nama lah. Dia kata, dia kata, lasna sauda, nihna hamra, kami bukan kulit hitam, kami ni kulit merah. Tak tahu lah merah kat mana, kita nampak hitam aja kan. Tapi tak apalah kan. Ya. Sebahagian kawan-kawan saya yang foreigners ni, international students ni, memang boleh cakap bahasa Melayu secara fasih, fluently. Ya. Dan pernah keluar surat khabar dulu, paper. Nama dia, saya panggil dia Syazili. Ya. Tak tahu nama penuh dia apa. Dan saya agak rapat dengan dia masa di matrikulasi. Masa di main camp tu saya tak berapat. Tapi di matrikulasi memang saya pergi makan sekali dengan dia, semayang berjemaah sekali dengan dia. Kita panggil dia Syazili, ya. After grad, tuan-tuan, dia kerja dengan Petronas di Terengganu. Kemudian keluar paper antara pelajar ataupun pekerja lah, bukan pelajar waktu tu, pekerja yang boleh cakap bahasa Melayu dengan fasih.
Dan masa tu dia nak balik, after 10 years dia berkhidmat di Terengganu, dia nak balik ke negara dia lah. Saya tak tahulah negara di Afrika belah mana. Tapi dia boleh cakap Melayu fasih tuan. Ya. Saya baca paper tu kat rumah mak mentua saya di Sabak Benam. Baca-baca tengok. Ya. Orang ni lah, orang apa, dia tulis apa, entah orang luar negara ke, orang macam tu lah. Boleh bercakap bahasa Melayu dengan fasih. Saya baca, member aku rupanya. Ya. Dan kita ada lagi ramai kawan-kawan yang lain. Saya ingat seorang lagi, nama Yusuf daripada Turki. He can speak Malay very well. Dia boleh cakap bahasa Melayu dengan baik sekali. 2 tahun dia datang tuan, fasih bahasa Melayu. Pertama ialah kerana memang ada subjek bahasa Melayu di sana yang mana foreigners wajib belajar. Bukan kata foreigner saja. Kami pun wajib ambil bahasa Melayu tuan. Tapi satu subjek ialah untuk selama kita belajar 5-6 tahun degree tu, satu subjek wajib ambil. Ya. Dia panggil bahasa Melayu apa entah, tapi bahasa Melayu lah. Ya. Dan foreigner pun sama juga. Dia wajib ambil bahasa Melayu. Ya. Saya tak tahulah di IPT yang lain untuk foreigners ni, tapi kalau dia wajib ambil bahasa Melayu. Dan memang depa senang cakap bahasa Melayu. Alasan depa yang pertama ialah of course ada kelas kan. Tapi selain daripada itu, kerana bahasa Melayu ni banyak bahasa Arab, perkataan Arab yang digunakan. Memang banyak. Bahkan kalau dalam slok bahasa Melayu memang ada satu tajuk tuan, dipanggil kata pinjaman. Sebahagian buku guna kata serapan, samalah. Pinjaman pun ya, serapan pun ya. Maksudnya perkataan-perkataan daripada bahasa lain yang kita cedok, kita ambil, kita serap, kita pinjam. Saya ingat pinjam tak tepat kot, sebab kalau pinjam wajib bagi balik. Ni kita pinjam tak bagi balik dah. Buat harta sendiri kan. Kata serapan lebih tepat kot. Boleh kata begitu, marah orang ahli bahasa. Tapi boleh aja kata serapan, kata pinjaman. Bahasa Arab banyak kita guna, terutama hal yang bersabit dengan keagamaan. Ya, ibadat, ya, banyak masjid. Walaupun benda tu boleh diterjemah sebenarnya, tapi kalau terjemah jadi panjang. Masjid tempat ibadat orang Islam. Jom kita pergi tempat ibadat orang Islam. Masjid lah kan. Kalau terjemah tu jadi panjang, tak praktikal sama sekali. Jadi guna. Ya. Sementara lah kita dengan Islam ni dia dekat kan. Jadi mudah mereka belajar ya. Balik pada perkataan adil tadi, adil ni memang Arab tuan ya. Al-adlu dengan al-adalah, kedua-dua merujuk kepada keadilan. Dan sepakat para ulama, Islam adalah agama yang adil. Dan kita tak bercakap soal keadilan, English kata justice ya. Fairness. Dan mungkin lagi ada perkataan-perkataan yang lain. Kita tak bicara bab keadilan ni hanya dalam bab jenayah ni. Dia ada dalam semua bab. So, ibadat je kalau tak ada pun. Tu pun kalau orang yang rajin, dia teliti, dia kaji betul-betul keadilan yang ada dalam konsep-konsep peribadatan kepada Allah. Mungkin. Tapi saya tak jumpa lagi lah. Pasal ibadat ni dia lain. Sebab tu ulama kita ni dia segregate. Hukum ni ada 2 jenis. Pertama dipanggil ahkam ta'abudiyah. Hukum hakam yang hanya bersifat ta'abudi, peribadatan kepada Allah. Apa Allah Ta'ala suruh, itulah kita buat. Kita tak perlu cari, tak perlu kaji, tak perlu semak. Ya, tujuannya, hikmahnya, bahkan kebaikan di sebaliknya. Buat saja. Melainkan hak kita boleh fikirlah sikit-sikit boleh lah, tapi nak pergi lebih tak boleh. Ya tak? Itu dia panggil ta'abudi. Pasal apa kita semayang maghrib 3 rakaat? Pasal apa? Kita semayang maghrib 3 rakaat ni sebabnya maghrib saya tak tahu. Tapi subuh saya tahu. Pasal apa kita semayang subuh 2 rakaat? Tak tahu. Ni tak pernah dengar ceramah ni. Selebriti ada yang, ustaz selebriti ada yang hurai benda ni. Dia kata kerana Nabi Adam dulu turun, masa dia turun tu dia sujud kepada Allah 4 kali. Ya. Mana Nabi Adam turun? Tak tahu. Tak tahu lakon ni. Nabi Adam turun tuan-tuan dalam setengah-setengah buku lah, di Sarondip.
Sri Lanka. Mana dia tahu? Saya pun tak tahu mana dia tahu. Tapi ada disebut lah, ada disebut. Ya. Kok ada tapak kaki ke apa, tak tahulah kan. Itu cerita-cerita dalam buku-buku sejarah yang lama-lama lah. Tapi sekarang ni ada banyak teori-teori baru tuan. Ya. Katanya Nabi Adam turun kat Gunung Jerai dulu, tak tahulah betul tidak kan. Mana dia ambil. Kata mungkin ya ada dia belajar ataupun dia rujuk mana-mana pakar-pakar yang buat research. Kita tak tahu. Jangan gelak tuan. Saya tak gelak ya, tuan-tuan yang gelak ya. Rasa pelik ya, ya. Jadi Nabi Adam turun, tak kisahlah nak turun kat mana, janji dia turun. Betul tak? Sepakat, bukan kata ulama, kita pun sepakat juga Nabi Adam memang turun. Sebab kalau dia tak turun, kita duduk dalam syurga. Dia turun dah tu sebab kita duduk kat dunia ni. Turun memang turun. Dia nak turun kat mana itu tak tahu pun tak apa. Ya. Tak ada kepentingan syarak pun. Ya. Kau orang tahu turun kat situ-situ lah. Orang pergi puja tempat tu pula, ya tak? Bila dia turun tu dia kata Nabi Adam ni sujud 4 kali. Mana dia tahu? Mungkin ada dalam sejarah tu kot. Saya baca dia turun aja di tempat dia turun tu, tapi tak tahu pula dia sujud berapa kali. Jadi dia kata kita pun semayanglah subuh sebanyak 2 rakaat, 4 kali sujud. Contoh ya. Maknanya bilangan rakaat semayang ni ta'abudi. Ulama dah segregate. Ta'abudi ni kita tak tahu why. Kenapa? Kita tak tahu. Dan kita tak perlu tahu bahkan. Mungkinlah ada maklumat-maklumat tertentu berkait dengan sejarah-sejarah tertentu. Ya, of course lah datang daripada mana-mana sumber yang kita tak katalah ia tidak valid. Tapi sejarah tuan, mana ada yang 100% tepat? Tak ada. Bukan kata sejarah yang dulu-dulu makan ribu-ribu tahun. Sejarah yang baru-baru ni pun. Betul tak? Yang kita tahu tuan-tuan, Jepun datang memang nak menjajah tanah Melayu. Itu sejarahnya. Tapi baru-baru ni ada teori-teori yang baru pula. Kata Jepun datang nak membantu orang Melayu. Kok tu pula lagi. Ada? Tak pernah dengar? Tak sebut nama, dia sama saya pula kan. Tapi dia doktor, profesor kan, dia dah pencet. Ada banyak mengajar. Dan kami pun pernah jemput dia. Bukan kami lah, saya tak terlibat. Tapi bos kita orang ya. Jemput dia untuk bagi talk lah tentang teori-teori baru tentang sejarah tanah Melayu di Rawang. Saya pergi. Dia tengok garu kepala, saya dengar garu kepala kat saya kan. Jepun datang nak bantu tanah Melayu kan. Jepun telah diarahkan oleh kerajaan Turki Osmania katanya. Mungkin iyalah, kita pun tak kata benda itu tak betul. Tapi kalau dia ada sandaran yang kuat, mungkin kita tak tahu. Baik, balik pada yang tadi ya. Tak tahu pun tak apa, tak ada kepentingan syarak sama sekali. Bahkan sebahagian daripada cerita-cerita Nabi terdahulu ni tuan-tuan, jika tidak ada dalam Quran, kerana Quran ni bab-bab kenabian dulu dia hanya beritahu benda yang fundamental tentang akidah mereka, dakwah mereka terhadap umat mereka, ya, ketauhidan dan sebahagian sikitlah daripada bentuk-bentuk ibadah yang mereka lakukan. Adapun secara detail, huraian terperinci, ya, tidak ada. Daripada mana datangnya? Kebiasaannya daripada Israiliyat. Cerita-cerita Bani Israel. Yang mana memang termasuklah dalam buku-buku sejarah lama, bahkan buku-buku agama, buku-buku tafsir bahkan ada masuk Israiliyat. Ya. Buku tafsir Ibnu Katsir ada Israiliyat. Buku tafsir Al-Qurtubi ada Israiliyat. Bakallah konteks hari ini memang ada ulama tuan-tuan ataupun ilmuwan yang mutaakhirin, yang latest ni kerja buat dia ialah dia kaji riwayat-riwayat Israiliyat yang ada dalam buku-buku agama, seperti buku-buku tafsir lah terutamanya, dan mungkin buku-buku hadis dan buku-buku yang lain. Jadi biasa cerita-cerita Israiliyat lah. Tapi tak apalah nak cerita, tak tahu pun tak apa. Pasal ini ta'abudi. Bukan kata subuh saja 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, hak lain 4 rakaat. Ini ta'abudi. Memang Allah Ta'ala suruh begitu. Ya. Pasal apa zuhur 4 rakaat? Padahal zuhur kita dah bekerja separuh hari. Hak bekerja lah. Hak tak kerja tu tak cerita lah. Ada juga orang jenis tak kerja. Ya tak? Dah pencin, tak kerja. Okey lah tu kan. Ini tak pencin lagi, tak kerja.
Bini kerja, bini sara dia pula. Ada pelik-pelik. Ada orang ngadu saya, ustaz, suami saya tak bekerja. Saya sara dia lah ni. Pokok hidup jadi. Saya kata sabar, tak apa. Sakit situlah, sakit sinilah. Ya, orang perempuan ni dia komen, dia komplain juga tuan. Ya. Tapi tak komplain ada depan tuan. Dia komplain kat ustaz, ya. Betul. Saya bukan kata orang mari jumpa personal nak ngadu masalah. Kita pergi makan kena makan, orang ngadu masalah kita. Ustaz kan? Ustaz, toki kedai tu lah. Saya ada masalah lah ustaz. Saya nak tanya macam nak buat pergi majlis agama kat mana? Kita pun aduh. Suami saya ni selalu buat balik wanita lain. Awak ingat awak je. Awak baik okey lah. Tapi sebagian suami di luar sana tu macam tu perangainya. Isteri mengadu kat kita. Saya pun bagi tahu lah dia. Buat begitu, buat begini kan. Ya tak? Ya. Macam-macam tuan. Lari, sebut suami lari dah ni. Mana ni? Bak suami tadi pasal apa? Pasal kerja saya sebut pasal apa? Yang tak kerja tu. Belum apa saya? Belum tadi, belum tu. Sebelum saya sebut suami tak kerja tu, saya cakap pasal saya stop kat situ apa? Gelak banyak kot, dia gelak lupa dia. Okey, nanti ada poin tu nak cerita tu. Sebelum suami tadi. Okey, tadi saya sebut waktu semayang kan? Bilangan rakaat semayang. Jadi ada yang 4, saya sebut tadi Zuhur kan, Zuhur. Zuhur kenapa 4 rakaat sedangkan kita dah bekerja separuh hari, bagi yang bekerja lah. Penat kan? Patut buat 2 rakaat lah. Tukarlah 2 subuh tu jadi Zuhur. Betul tak? Allah, 4 dengan 2 bukan jauh mana. Awak kata begitu, setengah orang dia kata berat. 4 rakaat berat. Pasal apalah tak buat Zuhur 2, subuh 4. Subuh kita baru bangun tidur, fresh, masih strong. Betul tak? Bangun tidur kan? Kau tak cakap dah. Bangun tidur pun tak cakap. Bangun tidur lah kita kuat. Patut 4 kan? 6 pun tak apa. Ini pergi 2. Allah. Sikit sangat tu. Tapi waktu kita bekerja di tengah hari, kadang-kadang rehat sejam je tuan. Saya dulu sebelum jadi ustaz, masa baru nak start dulu, saya kerja di syarikat swasta, rehat tengah hari sejam aja. Betul tak? Pukul 12 sampai pukul 1. Zuhur duduk lagi masa tu. Buat apa tahu awak main Zuhur biar awal sikit? Ya tak? Ataupun pukul 1 sampai pukul 2. Sejam tak sempat tuan. Nak makan lagi, nak sembang lagi, nak mengumpat lagi. Lepas tu, tak ada. Lepas tu nak pergi semayang lagi, 1 jam tak sempat. Ya, kalau 1 jam setengah okey. Jadi macam, kenapa tak buat 2? Betul tak? Begitu juga waktu-waktu semayang. Semayang ni ada waktu-waktu dia. Pasal apa? Zuhur diwajibkan, waktu asar diwajibkan. Ada waktu-waktu yang lain seperti duha. Betul tak? Hal seumpama ini disebut sebagai ta'abudi. Ahkam ta'abudiyah. Hukum ahkam yang bersifat ibadah semasa-masa. Kita takkan tahu punya. Ya tak? Tapi ada juga hukum ahkam ta'abudi yang kita tahu. Pasal apa kita semayang? Semayang ni kita nak isi kejiwaan dan kerohanian kita. Kekuatan kita dalam internal kita. Kita boleh cakap itu, tapi dalam setengah-setengah perkara yang very technical kita tak tahu. Pasal ta'abudi lah. Satu lagi dipanggil ahkam ta'liliyah ataupun mu'allalah. Hukum ahkam yang ada sebab, ada hikmahnya, ada rahsianya dan ada tujuannya, dan kita boleh tahu tujuan berkenaan. Dan tak dinafikan sebahagian besar daripada hukum ahkam ini ialah mu'allalah, ada reason why. Ya. Sebab ibadat ni hanya satu bahagian saja daripada hukum hakam yang lain. Ya tak? Ibadat satu bab je ataupun satu slot. Kita ada lagi munakahat, kita ada lagi jinayat, kita ada lagi siasat, kita ada lagi qada, kita ada lagi muamalat. Sebab tu kalau ulama karang 5 jilid buku, satu buku je ibadat. 4 buku yang lain atau 4 jilid yang the rest tu
merangkumi hal yang lain. Jadi ibadat sebahagian saja, hak lain. Hak lain-lain ni tuan-tuan, dia semua mu'allalah ataupun sebahagian besarlah daripadanya adalah ada sebab. Kenapa? Dan tak dinafikan. Antara salah satu sebab daripada hak tidak ibadah ni lah keadilan. Ini jelas sekali. Sama ada kita bincang tentang saling ibadat, apa yang kita tahu? Munakahat. Sini saya tak ajarlah fiqh munakahat, tapi tempat lain saya ajar fiqh munakahat. Tak? Banyak ahkam an-nikah ataupun az-zawaj, Islamic jurisprudence in term of marriage, ada banyak hukum hakamnya. Sebahagian daripadanya ialah memang untuk keadilan. Ada peruntukan itu Allah Ta'ala bagi. Ya. Pasal apa kalau orang nak kahwin, kita ada anak perempuan contohnya, kita tak boleh paksa dia kahwin. Ya tak? Mentang-mentang kita pok dia, kita paksa dia kahwin dengan fulan bin si fulan tanpa persetujuannya. Tak boleh. Pasal apa? Kerana Islam ajar adil. Kita kena adil. Dia hak nak kahwin, bukan kita. Ya tak? La tunkahu al-mar'atu. La tunkahu al-bikru hatta tusta'zan. Wala sayyid awil ayyim hatta tusta'mar. Nabi katalah hadis Bukhari dan Muslim pada Ibn Abbas, kita tak boleh kahwinkan ataupun tidak boleh dikahwinkan seorang wanita yang bikir ni, anak dara. Ya. Melainkan diminta izinnya. Walaupun kita pok dia, ya tak? Ada anak tino, kena minta izin dia. Ayah kena, kalau hak dia cari dah tak apalah kan. Tak minta izin pasal dia hak cari. Ni kalau kita kena, kita ada anak tino. Cakap anak tino kita, abah kena lah kau Ustaz Asir tu. Contoh saya tak boleh, saya dah ada isteri dah, cukup tu. Kau ada Ustaz Hasan lain, dia bujang. Saya kena ataupun abah kena lah kau Ustaz Asir tu. Mudah lagi tu. Ya tak? Ingat awak natu lah. Abah nak recommend lah, boleh tak? Kena rakyat dia. Tak boleh kata jumpa Ustaz Asir kat, Ustaz, saya ada anak perempuan ni Ustaz, saya nak nikahkan dengan Ustaz. Tak ayat pun anak-anak tino kita. Boleh tak? Patut nikah selalu. Contoh, mungkin ada prosedur-prosedur tertentu. Ya. Lain macam jemaah lain. Ya. Ya tak? Tak boleh. Pasal Nabi kata, tak boleh dinikahi ataupun dinikahkan seorang wanita yang bujang, yang anak dara tu, melainkan diminta izinnya. Bolehlah bagi tahu kat ustaz tu, tapi balik bagi tahu anak tino kita. Tak? Kena minta izin dia. Kalau dia kata, tak boleh ayah ataupun abah, ambo ada calon tu. Tak boleh. Ya. Dan saya lihat majoriti ulama tidak membenarkan. Walaupun anak tu anak dara kita tidak boleh memaksanya. Tapi ada juga ulama, tak silap saya majoriti lah, tak tahulah kan. Tapi ada juga ulama kata boleh, ada ulama kata begitu. Dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Dan bukan Imam Syafi'i saja atau mazhab Syafi'i saja. Sebagai ulama salaf yang lain seperti Al-Imam siapa nama dia tu? Ishaq bin Rahuya, dia kata boleh. Yang kita kata wali mujbir. Wali ni boleh paksa ataupun nikahkan anak perempuannya tanpa diminta izinnya. Itu dipanggil wali mujbir, ijbarul wali ala nikah. Dia ada konsep tu, wali mujbir. Dalam mazhab Syafi'i memang ada lah ya. Jadi Sa'ad bin Ruyah kata boleh, satu riwayat Imam Ahmad kata boleh ya. Adalah beberapa individu yang lain. Tapi sebagian lain tak setuju kerana hadis Nabi tak benar. Ada juga hadis hak Nabi benarkan ya. Bukan Nabi benar lah. Ada riwayat tu lah Sunan Abi Daud. Hadis Ibn Abbas tak silap saya. Ada seorang wanita tu bapak dia kahwinkan dia tanpa persetujuan dia. Atat imra'atu ila Rasulillah zawajaha abuha bi ghairi izniha. Ada seorang perempuan ni dia datang jumpa Nabi, dia ngadu kat Nabi, bapak dia nikahkan dia tanpa keizinannya. Fakhayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memberi option kepadanya. Maksudnya Nabi kata awak boleh mohon untuk perceraian atau fasakh atau seumpamanya, tapi pernikahan itu sah.
Itu diambil oleh sebagai ulama termasuk yang standard mazhab Syafi'i lah. Dia kata kalau pok kahwinkan anaknya tanpa persetujuannya, anak dara tadi, maka dia kata sah. Anak tu kalau dia tak setuju, dia boleh bawa pada qadi, tapi asal pernikahan itu adalah sah. Itu konsep wali mujbir yang ada lah, ya. Walaupun sebahagian tidak menerimanya, tak silap saya majoriti lah, ya. Dan tak dinafikan sebahagian ilmuwan hari ni, termasuk kami dulu pun masa bincang, dia kata macam hak kata wali mujbir ni, dia kata macam tak tepat lah, ya tak? Bahkan tidak menepati kemaslahatan perkahwinan tu sendiri. Mana boleh paksa-paksa, ya tak? Ulama sepakat kalau anak kita tu janda, kita tak boleh paksa, ataupun kita bukan tak boleh paksa, kita tak boleh nikahkan dia melainkan dia hak nak. Kalau kita nikah tak sah awal lagi. Ulama sepakat lah tu. Ya, ulama khilaf ni anak dara. Ya. Tapi sebaik-baiknya memang kita tak boleh paksa, bahkan tak boleh nikahkan dia melainkan dengan keizinan. Di atas dasar kemaslahatan dan keadilan perkahwinan tu sendiri. Sebab dia nak hidup lepas ni. Ya tak? Tapi kalau pok dia nikahkan juga, dia ada pilihan lah untuk membatalkan perkahwinan itu dengan mengangkat kepada qadi. Dia pergi ngadu kat qadi lah, sebagaimana perempuan itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Jadi adil, ya. Kita kena adil lah kepada anak-anak kita. Itu satu bentuk dipanggil keadilan. Suami yang tidak bertanggungjawab kepada isterinya, macam anak cakap tadi kan, bukan suami semua bagus-bagus. Mungkin tuan-tuan bagus lah, pasal tuan-tuan ni jemaah masjid surau, takkan tak bagus kot. Ya tak? Ustaz mestilah bagus, tapi ada ustaz tak bagus juga, termasuk anak sendiri pun, tuan-tuan. Adalah benda-benda kita tak bagus, tak ada tak betul, tak bagus belaka, ada hak bagus tak ada. Tapi sebahagian suami tuan-tuan memang tak bertanggungjawab. Tuan-tuan ingat sikit ke kes mahkamah tentang suami isteri ni? Hak perceraian tak cerita lah, hak tak perceraian ni, hak isteri ngadu ke mahkamah pasal suami dia. Ya tak? Ada juga kes suami ngadu mahkamah pasal isteri dia, tapi hak banyak isteri pergi ngadu lah suami dia, kerana ada suami tidak bertanggungjawab, ya. Dalam pernikahan tuan-tuan ada satu sulat, dia panggil khuluk, ya. Khuluk ni makna tebus talak. Tuan-tuan nikah dulu tak ingat, lama sangat nikah kot. Anak 20 tahun nikah ingat. Saya 50 tahun nikah tak ingat. Tak apa kan. Kan tuan-tuan taklid dengan juru nikah tu. Kalau saya tidak, macam mana? Nak tengok balik lah Fatul surat nikah. Kalau saya tidak macam mana? Kalau saya meninggalkan isteri saya, baru nikah ingat lafaz tu. Dan selama 3 bulan betul-betul, 3 bulan ke 4 bulan saya? 3 bulan saya tidak memberi nafkah kepadanya dan tidak menghantar mana-mana wakil, bla 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 kan. Kemudian isteri saya mengadu kepada qadi. Kemudian terbukti yang saya memang jenis lagu tu lah, jenis tak pakai kawan ni. Kok ia pun meninggalkan isteri boleh, bukan tak boleh. Tapi kena tinggalkan juga nafkah untuknya. Kena ada wakil yang menjaga kemaslahatan kehidupannya. Pasal bukan bini saja, anak kita apa kita ni. Kalau tinggal bodoh-bodoh gitu, memang awak tak pakai kawan awak ni. Saya kata gitu lah sini. Saya ajar fiqh pernikahan. Di universiti saya ajar fiqh pernikahan. Di masjid surau saya ajar. Mana tak? Mana boleh tinggal bodoh-bodoh gitu? Ya tak? Kok-kok lah ada suami yang tak bertanggungjawab. Memang tak tanggungjawab sungguh. Isak dadah. Nafkah tak bagi. Lepas tu salah sikit nyepak bini. Contoh kan. Yang mana si sudah tak tahan lagi. Tak lagi untuk laki aku. Ya tak? Jadi ujung tu dia kata kalau dalam lafaz tu tak ada nyepak-nyepak, tak ada nanti salah pula. Apa dia kata kat ujung tu? Dia kata kalau isteri saya mengadu pada qadi, terbukti saya melakukan kesalahan ini, kemudian dia bayar RM1 kepada qadi, apa berlaku? Maka tertalaklah isteri saya dengan satu talak. Dia ada 2 situ tu. Satu ta'liq. Ta'liq perceraian lah. Mana kita gantungkan perceraian kita di atas suatu perkara. Mung tu bik rumah talak satu
Talik tu. Ada orang ngadu dengan saya, dia pergi luar negara. Ya. Dia talik isteri dia. Dia tak benar isteri dia keluar malam. Lepas pukul 10 malam, tak boleh tubik. Oh, talik gitu. Nanya bini dia. Kalau awak tubik, dia kata jatuh salah satu. Awak ingat isteri awak tu malam-malam tak ada urusan penting. Yang bila dia, yang mana dia perlu keluar. Kok dia sakit ke, emergency ke, mestilah keluar. Kok cemburu sangat, janganlah buat taklik macam tu. Boleh aja, suami ada hak. Tapi exception lah. Awak tak boleh keluar rumah lepas 10 malam. Bukan ajar ni, tapi cara betul. Melainkan ada keuzuran atau kecemasan-kecemasan tertentu yang saya redha. Cakaplah itu. Nama je masuk kursus kahwin. Ya tak? Dulu-dulu memang tak ada kursus kahwin. Ni orang muda-muda kursus kahwin punya. Kursus kahwin tuan-tuan. Saya first batch. Tahun 2006 kahwin. 2005. Nah, 2005 dia start. Ujung tahun 2005. Tahun saya kahwin dah tu. Saya first batch tuan. Saya first batch. Ni jenayah kau pasal kahwin ni. Saya first batch kursus perkahwinan. Saya first batch ambil darah untuk apa tu? AIDS, HIV. Jadi ada pengalaman lah bab ni. Ya. Jadi jangan taklik-taklik begitu tuan ya. Marah kau bini apa gitu gini jangan taklik ya. Nanti tak pasal-pasal kak kena pergi mahkamah. Ya tak? Ya. Nonok kalau taklik-taklik tiga selalu nanya tuan. Tu banyak lagi pilih. Okey, katanya begitulah, tak tahu kot. Jadi pertama taklik lah. Ya. Yang kedua ialah tebuh talak tu huluk. Dia bayar RM1 tu jatuh talak. Tebuh talak. Itu yang telah diwartakan lah, yang ditulis dalam surat nikah, yang dilafazkan masa tu. Sebenarnya konsep huluk ni ialah bila mana isteri membayar kepada suami untuk mendapatkan talak tu, maka terjatuhlah talak. Contoh, isteri kata, bang, ceraikan saya bagi abang RM1,000. Suami kata, okey. Dia bagi RM1,000 jatuh. Ini umum aja ya, bukan suruh buat. Kalau saja-saja nak cerai, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, wanita berdosa besar dan dia tak mau syurga nanti. Ayyuma imra'atin sa'alat min zawjiha talaqan fi ghairi ma ba'sin haramun alaiha raihatul jannah. Hadis Sauban yang diriwayatkan Sunan Ibnu Majah. Mana-mana wanita yang minta talak daripada suaminya tanpa ada alasan-alasan yang munasabah atau dibenarkan oleh syarak, maka Nabi kata esok-esok dia tak mau syurga. Tak mau syurga, tak masuk syurga jawabnya. Memang ulama sepakatlah haram lah ya, tak boleh. Kalau ada alasan-alasan yang tu boleh. Ini mungkin ada sebab-sebab tertentu lah ya. Yalah, jenis tuk lelaki mayat duk, winafkah duk, kaki nyepak. Ya tak? Hijau pun duk. Kita hijau je tak hijau. Lalah bang, saya bayar kat abang, abang ceraikanlah saya. Harus dalam syarak dibenarkan. Tapi janganlah buat begitu. Pergilah mahkamah, buat report dulu. Nanti adalah tata caranya. Ini saya bagi tahu ni secara dasarnya dalam fiqh pernikahan. Ada peruntukan itu, dia panggil khuluk. Kan? Dia bayar RM1,000 kat suami dia. Suami. Ataupun isteri dia tak berani lah. Isteri mana berani isteri nak kata gitu. Kalau suami lagu tu tak berani, dia dah lesak dadah apa gitu gini, tak berani. Kalau suami macam kita, dia berani lawan. Kalau jenis suami tak pakat, tak berani lawan isteri ni. Nenja. Ya tak? Suami buat baik, dia biasa dia lawan ni. Marah macam mana ya. Okey, isteri mungkin tak berani lah pasal suami tak pakai kawat. Abang kepada suami, jangan pergi belasah dia pula. Offer kat dia, mau cerai adik aku, tak nak cerai juga. Jumpa lagi, cerai adik aku, tak nak juga. Mau cerai adik aku beri duit RM1,000. Member jadi nak duit, boleh. Dan disebut dalam buku-buku, termasuk buku mazhab Syafi'iyah letter macam Muqtamad Zuhaili. Boleh sahaja wakil kepada wanita untuk buat urusan tebu talak ni di atas dasar-dasar tertentu. Mana boleh? Pasal apa boleh? Keadilan. Islam bukan hanya nak berlaku adil pada suami yang mempunyai hak-hak tertentu yang perlu ditunaikan oleh isteri dalam perkahwinan, tapi juga isteri itu sendiri. Kalau tidak berlaku perceraian tuan-tuan, nanti dia terseksa. Siapa kata kalau cerai gegak arah? Siapa kata? Rujuk hadis mana? Hadis tak pakai juga tu. Bukan hadis sahih tu. Hadis tak pakai marah orang hadis. Mana hadis tidak sahih. Bahkan sebagian besar lah, tak silap saya, mengatakan hadis palsu. Bercerai ni harus tuan-tuan. Jika ada tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syarak.
Bahkan dalam sebahagian keadaan dia jadi wajib. Mungkinlah dalam sebahagian keadaan dia jadi makruh, ya. Tapi tak ada masalah sama sekali. Asal-asal pernikahan ni harus. Dalam keadaan yang lain dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi haram, dan dia boleh jadi sunnah juga sebenarnya. Mana digalakkan kita cerai. Ada skop-skop tertentu. Ya. Jadi hadis itu bukan hanya tidak sahih, tapi dia menafikan keperluan dan orang kata kemaslahatan perceraian itu sendiri. Ya. Isyarat. Nak azan lah? Azan lah. So Jumaat ni kalau azan lagi bagus. Lepas tu kita sambung sikit. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana anta suratul qiyamah Muhammad rasulullah fi dunya wal akhirah. Baik. Jadi di atas dasar keadilan Islam benarkan. Ada seorang sahabat Nabi, dia kahwin, Nasr Bukhari dan Muslim, pada Ibn Abbas. Bila dia kahwin, isteri dia tak suka dia. Ya. Isteri dia jumpa Nabi. Isteri dia kata, aku nak cerai lah. Ya. La atibu alaihi fi dini wala khuluq walakin akrah al-kufra ba'dal iman. Suami aku ni agama dia dan akhlak dia tak ada masalah. Okey. Okey, baiklah. Tapi aku tak nak kembali kufur selepas beriman. Ya. Ulama kata dia takut dia tidak dapat mentaati suaminya.
ada benda dia tak suka dengan suaminya. Ada benda dia tak suka. Jadi jangan ingat kita baik, bini kita suka belaka, kita ada benda dia tak suka tu. Ini agama okey, fine. Akhlak pun bagus, tapi ada benda-benda dia tak sebutlah orang baik orang pada Nabi. Ni isteri baik ni, dia tak cerita. Tapi dia kata, aku takut tak taat ke dia. Aku takut kufur selepas iman. Maksudnya aku takut tak taat ke dia. Sebab orang yang tidak taat dia kufur sebenarnya. Kau isteri kalau tak taat suami kufur. Kau tak belajar bila Nabi naik Isra' Mi'raj, dia tengok neraka ramai wanita kan. Nabi kata ramai wanita dalam neraka ni kerana dia kufur. Sahabat tanyalah, kufur macam mana? Kufur kepada suaminya. Jadi wanita ni kalau tak taat suami, dia satu bentuk kekufuran. Jadi dia tak nak kufur. Itu ulama kata dia tak nak, dia tak dapat taat pada suaminya. Ya. Apa jawab Nabi? Nabi kata okey. Nabi jumpa suami dia, Nabi kata talikha tatliqah. Ya. Wardud 'alaiha al-hadiqah. Ya. Nabi kata bukan begitu hadisnya. Nabi kata iqbal al-hadiqah wa talikha tatliqah atau kamaka. Nabi kata mu timur balik dusun tu dan kamu ceraikanlah dia dengan satu talak. Khulu' lah tu. Dia dah bagi dah mas kahwin. Dusun. Dusun pergi mas kahwin tuan. Bukan 1,000 riyal, 2,000 riyal. Pergi dusun. Sahabat Nabi ramai yang kaya. Antara yang bagi mas kahwin kepada isterinya dusun. Bagi dusun. Dan bila dia nak percaya balik dengan suaminya, dia bagi baliklah dusun tu sebagai tebus talak. Dan Nabi kata terima balik dusun tu, kamu ceraikanlah dia. Mana adalah pertukar tu. Betapa adilnya ya Islam ini, dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Itu munakahat. Hak lain pun sama. Muamalat, banyak keadilan dalam muamalat. Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta sama kamu secara batil, melainkan dengan redha meredai dalam urusan jual beli atau bisnes yang kamu lakukan. An-Nisa ayat 29 tu kan. Ya. Saya ajar fiqh muamalat tuan-tuan. Ini ayat yang terutama lah kita kata, dia sampai ayat yang lain. Dia punya basic and fundamental. Allah Ta'ala kata mu tak boleh dalam apa-apa urusan pun mesti redha meredai. Sebab itu redha meredai dia panggil willingness. Dia ada dalam mana-mana urusan muamalat. Sama ada urusan yang melibatkan pertukaran atau bukan pertukaran. Ya, redha mesti. Sebab tu dalam muamalat dia dipanggil sebagai elemen muamalat. Dia adalah semua urusan seperti mana elemen-elemen yang lain seperti harta. Mana boleh bercakap soal muamalat kalau tidak melibatkan harta? Ya dah. Jual beli harta, sewa menyewa harta, investment harta. Harta dia elemen. Sama hak ni pun. Redha dia elemen tuan. Kalau tak ada redha tak sah. Tapi ada redha tidak semestinya sah. Kena faham tu? Ya tak? Macam kata apa yang datang daripada Nabi semuanya adalah sahih. Tapi tak semua sahih itu datang daripada Nabi. Betul macam ni juga. Ya tak? Kalau tak ada redha tak sahih, tak sah. Tapi kalau ada redha pun tidak semestinya sahih. Dia redha nak kena ada, tapi ada redha tak semestinya sahih. Ya tak? Yang kena tengok. Sama juga tuan, mesti redha meredha. Sebab tu orang dulu kalau beli, saya belilah 2 riyal. Saya jual 2 riyal. Pasal apa begitu? Pasal nak tunjuk redha. Dan kalau tidak ada redha, tak ada keadilan. Adil tu. Betul tak? Dulu wajib tuan. Tuan-tuan tak lafaz begitu, haram, berdosa. Dan tuan-tuan tak boleh memiliki harta itu. Dan pertukaran tu adalah tidak valid sama sekali. Dululah. Ni tak apa dah. Kalau duit ambil barang, cabut lah. Tak payah nak cakap saya jual, saya belilah. Kalau nak cakap pun boleh. Dah. Mazhab Syafi'i. Ya tak? Mazhab Syafi'i lah katakan. Nak sebut juga. Sebut lah. Tapi kalau nak sebut belakang. Ya tak? Boleh aja. Tapi nak cerita begitu. Pasal apa sebut? Pasal Imam Ghazali dia kata ar-ridha syai'un khafi la budda min lafzi yadullu alaih. Redha ni benda tersembunyi. Mana kita tahu orang redha? Kita
Ya tak? Haji ni nampak je senyum-senyum baik-baik dengan saya, mana tahu dia tak suka saya. Dalam hati mana manusia tahu. Jadi ulama kita kata tidak boleh tidak, mesti ada lafaz yang menunjukkan kepada redha itu. Sebab itu ulama dulu 99% fatwa mesti lafaz. Jual beli mesti lafaz. Saya menyewa mesti lafaz. Hibah mesti lafaz. Dululah, lah ni tak dah. Ya tak? Tapi ada juga orang duk kerah lagi. Kena lafaz juga. Ada satu suruh saya tu, ada seorang lah kan, dia datang. Bagus dia mengajar kitab lama ni, bagus. Tapi kitab lama ni dalam banyak kes dia dah tak relevan, hatta tidak digunakan lagi. Dia kata siapa-siapa yang bagi hibah ke anak dia, yalah sekarang orang suka hibah kan. Orang suka hibah. Dia ada harta dia bagi tu ke anak dia. Rumah mu boleh. Kereta mu boleh. Ya tak? Helikopter mu boleh. Okey, bagus, hibah bagus. Tapi dia kata siapa-siapa yang tidak lafazkan hibah itu, sekadar memberi sahaja, menerima sahaja, tukar nama sahaja, kalau dia mati, harta tu mesti dikembalikan balik kepada waris-warisnya, mesti wajib dibahagi secara faraid. Oh, kelak kabut jemaah tuan. Depa buat berlaku benda ni. Ya tak? Tukar nama berlaku dah, anak dah. Tu mati esok lusa dah. Ready berlaku dah tu. Ya tak? Kelak kabut tuan. Saya ada masa tu kat belakang tu. Saya masa tu tak ada kuliah. Saya kalau tak ada kuliah memang saya duduk di masjid surau. Jadi after kuliah dia bertanyalah saya, 3-4 orang datang. Ustaz, bukan Ustaz. Risau dia. Saya kata apa dia cakap tu betul tapi tak tepat. Ya. Kalau pertukaran seperti jual beli dan lain-lain sudah tidak diwajibkan lagi lafaz, apa tak lagi hibah? Hibah ni dia bukan pertukaran, dia pemberian satu pihak. Boleh aja. Dari itu difatwakan peringkat global, peringkat ni. Cuma mungkin ustaz dia dah agak berumur lah, saya ingat umur 60-an. Dia belajar kitab tu. Jadi dia pergi mana-mana dia usung kitab tu ya. Buku ni tuan-tuan, dia bukan Quran ya. Dia wajib ditaati atau dipatuhi secara mutlak. Ada benda yang memang ayat Quran hadis Nabi kita tak boleh tolak lah. Tapi huraian dia apa gitu gini, nak tengok lah. Begitu juga pendapat ulama. Dia bukan wahyu yang wajib ditaati secara mutlak dan tak boleh berubah sama sekali. Dalam banyak hal, hukum-hukum yang tidak ta'abudi, yang mu'allal tadi, yang bersebab ini, dia banyak berubah. Dulu memanglah fatwa begitu, tapi hari ini sudah tidak lagi. Ya, tak terpakai. Janji maksud kepada hukum tercapai. Kenapa dulu lafaz? Kerana nak capai redha. Hari ini kau tak lafaz, capai redha tak? Capai. Pergi bank, mana ada cakap mulut, pegawai tu pun jadi malas nak kecek ngorek. Ulu kata, saingnya dia kata, kita pun saing. Tak kecek gapo pun, apa tu kontrak tak jadi? Jadi, ya tak? Kontrak pernikahan saja wajib dilafazkan sampai hari ini. Dan saya ingat sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Aku nikahkan di kau, aku terima nikahnya. Ataupun aku terima. Ya, tapi kalau kontrak-kontrak atau akad-akad yang lain, tak perlu sama sekali. Tapi nak lafaz pun tak apa. Tapi jangan sesekali mewajibkan. Ya. Jadi muamalat pun begitu. Ya. Dan of course lah jenayah. Keadilan adalah purpose utama diwahyukan oleh Allah Ta'ala turun daripada langit kepada kita sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan ada banyak tujuannya. Hak nombor satu tu keadilan. Itu yang disebut oleh si pengarang. Walaupun kita tak nafilah. Hukum hakam ni dia banyak tidak dijalankan. Tapi itu bukan tanggungjawab kita. As long as kita belajar, kita ada idea, selain daripada kita ada ilmu, dia membuka jiwa dan minda kita terhadap hukum agama kita, dan insya-Allah Taala kita dapat menjadi muslim yang bukan hanya ada knowledge dalam bab tu, tapi kita dapat beramal lah. Kerana sikit sebanyak macam yang disebutkan, dia ada unsur-unsur ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah. Dan sebahagian perkara dia tidak hanya melibatkan pemimpin yang wajib melaksanakannya, ada serta-serta kes ia juga tertaduk kepada diri kita. Sebab itu kalau kita belajar dari dalam bab ni, ia lagi bagus lah ya. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Tak ada soalan. Aku lukul azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.